Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama dengan saya Amirul Faizal Azali di dalam Sembang Industri dan ini merupakan episod yang ke-6. So kami daripada Sembang Industri, tim penganjur dan sebagainya, kami mohon maaf kerana tadi ada masalah teknikal dan tadi kita bersiaran langsung di Facebook Politeknik.edu dan sekarang ni kita beralih ke YouTube. Itulah. Walau macam mana pun, cabaran ke, ada ada technical problem ke, ada halangan ke, kita terus jalan dan kita nak sajikan, kita nak sharekan info-info yang sangat penting kepada anda yang sedang menonton ni, especially kepada pelajar-pelajar politeknik dan juga college community. Dan Sembang Industri ni datangnya daripada mana? Untuk anda yang baru bersama dengan kita, untuk makluman, Sembang Industri ini adalah anjuran daripada SELT, iaitu Center for E-Learning and Teaching, dalam bahasa Melayunya bahagian pendidikan instruksional dan college bahagian Pendidikan Instruksional dan Pembelajaran Digital, Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi, yang kita dah bawakan macam-macam industri yang ada di dalam Malaysia ni, seperti animasi 2D, kita ada industri fashion, kita ada industri games art, so banyak lagi yang mana yang kita buat sebelum ni, grafik dan sebagainya. Dan ini adalah episod yang ke-6 seperti mana yang saya maklumkan tadi. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung selama 1 jam kepada anda yang sedang menonton ni, especially kepada student-student, pelajar-pelajar daripada politeknik dan juga daripada college community. Anda boleh bertanyakan soalan kepada soalan yang mana, soalan yang best, yang wow, yang di luar kotak. InsyaAllah kita akan bagi hadiah kepada anda. Anda boleh bertanyakan berkenaan dengan industri, InsyaAllah. Dan hari ini kita didatangi tetamu yang sangat-sangat istimewa, yang saya rasa tak asing lagi di dalam dunia animasi 3D, yang mana yang tajuk kita akan berbual, kita akan berbincang, kita akan santai-santai hari ini berkenaan dengan animasi 3D, panduan kerjaya dan juga industri animasi 3D ni. So alhamdulillah kita bawakan secara maya, kita tak boleh nak cakap yang kita bawakan di studio kan. So kalau katalah tak ada PKP dan sebagainya, kita tak ada lagi COVID ni, kita boleh jemput tetamu kita datang ke studio. So alhamdulillah hari ni walau macam mana pun kita ada pakar bidang 3D animasi. Kalau kita sebut nama siri yang mana yang kalau saya sebut nama ni, kenal tak? Agent Ali. Inilah yang ada di belakang. Inilah tunjang tulang belakang yang ada di balik Agent Ali. So alhamdulillah saya ingin menjemput Encik Usamah Zaid bin Yassin, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Wow Animation dari siri Agent Ali. Persilakan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bro Sama, saya minta maaf banyak-banyak. Tadi kita ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Nak buat macam mana? Cabaran COVID. Betul. Cabaran yang mana yang kita kadang-kadang kita nak berbuat baik, kita nak share ilmu ni, ada je halangan-halangan, ya tak? So alhamdulillah, terima kasih Bro Sama kerana sudi stay lagi dengan kita, tetap dengan kita walaupun masa tu dah berubah, tapi tetap lagi sudi untuk bersama dengan kita, untuk share bersama-sama dengan student kita yang ada pada hari ini, iaitu daripada Politeknik dan juga College Community. Bro Sama, sebelum kita nak pergi jauh lagi, yang tadi tu kita dah saya dah sedap dah best dah bertanyakan berkenaan dengan animasi 3D tadi tu. Bro Sama, mungkin boleh sekali lagi memperkenalkan diri Bro Sama kepada audience, yang mana yang tadi kita dah di live FB dan sekarang ni kita di YouTube pula ni. So mungkin Bro boleh perkenalkan diri. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Usamah Zaid, merupakan CEO bagi studio Wow Animation dan penulis dan pengarah untuk Agent Ali, siri dan movie. Wow Animation merupakan satu studio yang focusing dalam 3D animation. Kita ditubuhkan pada tahun 2013. Bermula dengan 8 orang, sekarang kita dah ada sekitar 89 orang. Dan kita
base di Cyberjaya sebenarnya, tapi sekarang disebabkan pandemik ni kita semua satu studio bekerja dari rumah lah. Dan Macam sedih je Bro Sama. macam itulah dia, sebab kita bila masuk dekat studio kan kita dapat feed off team Betul. punya energy. Dia seronok bila kita berjumpa, bersemuka, bersembang sambil buat kerja. Kita memang banyak rely on each other lah, kita kata peer to peer punya energy dan feedback tu. Tapi bila kita kat rumah ni, dia Sendiri yalah kita seorang-seorang. masih berjumpa online, tapi perasaan tu tak samalah. Setuju. So Bro Sama, apa kalau katalah dalam kita nak cerita tentang hari ni tajuk berkenaan dengan animasi 3D ni, which is kita dah faham, and saya walaupun saya bukan dalam industri animasi 3D ni, tapi nama Bro Sama ni dah luas, dah besar, boleh dikatakan dah besar dalam industri. So saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah juga kepada Bro Sama yang mana yang dah berjaya mewujudkan daripada episod animasi 3D Agent Ali ke filem. So itu satu transition yang saya rasa saya kagum dengan anak Malaysia yang boleh buat sampai ke tahap tu. So Bro Sama, saya nak tanya, mungkin Bro Sama ada pandangan sendiri berkenaan dengan industri 3D ni dalam Malaysia. So bro tengok macam mana industri 3D dalam Malaysia, dan juga peluang pekerjaan yang disediakan, adakah banyak ataupun sikit-sikit ke atau macam mana? Okay, mungkin saya rasa animation industry lah as a whole. Saya sebab saya tengok industri ni, saya tak rasa ada perbezaan, dia cuma sekadar medium 3D atau 2D. So pada saya industri is industri lah, animation dan content dan entertainment kan. Dan kalau saya nak bercerita tentang industri ni, saya rasa pemerhatian saya boleh diambil sepanjang the last 15 years, di mana saya sendiri masuk ke dalam industri pada tahun 2005. Sekarang nak masuk tahun ke-16 lah saya dalam industri ni. So sepanjang pemerhatian saya nampak memang ada perkembangan yang mendadak over the course of 10-15 years ni, yang saya attributekan kepada dua main thing. Satu is involvement government dalam industri itu sendiri. Sebab bila zaman yang industri teknologi IT, multimedia, kan Malaysia kita sendiri ada multimedia super corridor. So bila government identify this area as satu area yang akan boleh menjadi salah satu ni lah orang kata contributor tu kita punya ekonomi, dan kita Malaysia saya kira antara negara yang agak cepat masuk ke dalam bidang ni. So kita boleh nampak lah bila ada involvement daripada government, ada bantuan kewangan, ada perhatian yang lebih bila kita melalui pemasaran dia, kita dikonekkan dengan market-market luar. Jadi banyak opportunity dan perubahan yang dapat daripada involvement dan bantuan kerajaan ni, dan saya rasa dia satu masa yang sangat baik dan membuatkan banyak pengusaha yang bernasib baik lah bila government join ni kan. Yang keduanya is bila Institut Pengajian Tinggi mula menawarkan program-program yang berkenaan macam multimedia dan course dan sebagainya. Ya, macam saya sendiri graduate daripada FCM, Faculty Creative Multimedia MMU, major dalam filem dan animation kan. Bila saya graduate dan saya masuk industri, saya boleh nampak, saya kagum sebenarnya tengok orang-orang sebelumnya kan, orang animasi-animasi yang keluar tahun 90-an, tahun 80-an yang keluar daripada Malaysia, mereka semua dapat belajar sendiri untuk keluarkan animasi itu, di mana dia sama ada dia cari info sendiri ataupun dia belajar melalui mentor. Dan dia orang boleh menghasilkan animasi kan. Beza dengan yang saya nampak generation baru ni, generation saya lah, kalau ikutkan kita dapat formal education, maksudnya kita belajar, ada yang buat diploma, ada yang buat degree, belajar tentang macam mana nak buat animasi. So saya kira dengan adanya generasi baru ni yang lebih orang kata properly educated, lebih knowledgeable dalam bidang-bidang ni, itu yang saya nampak membuatkan
perkembangan industri animasi ni makin mendadak lah sekarang ni, dan hopefully akan berterusan. Okay bro, Sorry, sebelum tadi saya tak sebut pasal peluang okay. pekerjaan Ya, tanya tadi silat. ada dua. Yang keduanya pasal peluang pekerjaan. Of course, saya bukanlah nak kata dia such a booming industri sampai tak cukup orang kan. Bukanlah nak kata demand tu melimpah-limpah sampai tak cukup. Saya rasa dia satu industri yang up and coming. Maksudnya ada, saya kira kalau kita nak cerita tentang peluang pekerjaan ni memang adalah, especially bila ada studio-studio yang memulakan projek baru kan. Kalau tengok each and every project, kau nak buat series atau buat movie, kalau macam company macam saya buat 3D animation, kita nak buat satu projek tu akan perlukan sekitar 40 ke 50 orang. Itu kalau untuk satu pipeline. Kalau kita nak create 2 pipeline, easily akan go up to 80 to 100 people kan. Yes. Jadi itu baru satu studio. So kalau ikutkan masa-masa peluang ni open, memang ada lah. Macam even sekarang time-time COVID ni pun saya nampak banyak juga studio yang masih lagi offering position. So sepatutnya peluang pekerjaan tu orang kata apa, steady buat masa sekarang ni. Okay, Bro Samal, saya suka dengan point yang berkata tadi, kita di antara yang Malaysia di antara negara yang cepat masuk ke dalam industri animasi 3D. Kalau saya tak salah quote tadi, kalau saya tak salah tadi, Bro Sama ada mention